أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غضائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا. ربي يسير ولا تعسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala dengan limpah izinnya pada malam ini Allah mengizinkan pertemuan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam yang mubarak ini, kita dah masuk 19 Safar 1442 Hijriah, bersamaan hari ini 6 Oktober 2020. Sambungan yang telah lalu berhubung tentang mukjizat. Para Nabi dan Rasul Allah memang kurniakan mukjizat, kelebihan yang tidak ada pada manusia biasa. Ini khas untuk Nabi dan Rasul. Berbeza-beza mukjizat mereka. Tetapi diceritakan hari ini berhubung tentang mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang Nabi yang banyak ujian yang Allah berikan dan banyak pengajaran yang kita perolehi daripada Nabi Ibrahim AS. Merupakan baginda Nabi Muhammad merupakan cucundanya, keturunan daripada Nabi Ismail AS. Maka menceritakan tentang mukjizat kelebihan Nabi Ibrahim, yaitu Allah menguji Nabi Ibrahim menghadapi tentera Namrud atau kerajaan Namrud yang begitu zalim. Timbulnya kisah ini sehingga akan menyebabkan Nabi Ibrahim itu ditangkap. Nabi Ibrahim itu dicampakkan ke dalam api menyala, kerana Nabi Ibrahim seorang pemuda yang sangat berani. Pemuda yang sangat berani. Nabi Ibrahim ini di zaman bapaknya adalah pembuat berhala. Bapaknya sendiri itu pembuat berhala. Tetapi Nabi Ibrahim tidak setuju apa yang telah dilakukan oleh bapaknya. Dan Nabi Ibrahim tidak langsung mengambil apa daripada titik peluh bapaknya. Maknanya Nabi Ibrahim tidak sanggup memakan makanan yang hasil daripada bapaknya, kerana bapaknya itu mengada-ngadakan Tuhan. Dan Nabi Ibrahim sanggup berjauhan dengan bapaknya. Satu ketika seorang muda yang gagah mencari akan kebenaran Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim itu menengok kepada langit, adanya bulan. Tengok bulan itu, suatu masa timbulnya waktu malam. Apabila hampir waktu fajar, bulan itu hilang. Itu bukan Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim melihat akan matahari. Dianggapnya matahari itu mungkin Tuhan. Rupanya matahari itu ada hujungnya juga. Tenggelam matahari. Maknanya tidak kekal abadi. Dia juga makhluk. Banyak perkara-perkara yang Nabi Ibrahim lihat untuk mencari kebenaran hakikat. Sebab ketika itu Raja Namrud mengaku dirinya ialah seorang raja yang patuh, perlu dianuti apa
pengajaran yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Tetapi Nabi Ibrahim tidak sekali-kali menuruti apa yang dikehendakkan oleh Raja Namrus dan pengikutnya. Satu ketika Nabi Ibrahim bertindak dengan tegas, ya, bertindak dengan tegas. Seorang pemuda belia ketika itu, biasa saja seorang pemuda ini mempunyai pemikiran dan keberanian. Akhirnya Nabi Ibrahim, setiap kali bapaknya itu membuat anak patung untuk dibeli oleh orang-orang jahiliyah di zaman, ya, di zaman pemerintahan Raja Namrus dan kaum Namrus. Nabi Ibrahim bila dia balik tengok anak patung ni, campak lah, dibuang. Bapaknya cari-cari, dia kata, Allah, kenapa pula dibuang? Lalu akhirnya diintai oleh bapak dia. Itulah kerja Nabi Ibrahim, ya. Setiap patung-patung itu yang dibuang oleh bapaknya itu dibuang. Tujuan Nabi Ibrahim itu supaya bapak itu sedar, ya, jangan membuat benda-benda yang tak munasabah, ya, tidak munasabah. Sedangkan bapak aku yang mengukir lalu dibeli oleh, ya, kaum Namrus, diletak sirasanya cantik, minta pada benda yang dibuat oleh bapa aku, kata dia. Raja berfikiran ini perkara-perkara yang tak jadi. Lalu Nabi Ibrahim bertindak. Satu malam dia pergi naik, semua berhala-berhala dipotong kepala berhala itu. Punya berani Nabi Ibrahim. Ketangkasan Nabi Ibrahim. Semasa itu Nabi Ibrahim belum lagi berumah tangga. Gagah, seorang pemuda, ya tak? Yang berani, ya. Lalu Nabi Ibrahim AS telah memenggal semua kepala-kepala berhala ini dan diletakkan kapak yang digunakan itu kepada berhala yang paling besar sekali. Punya tinggi berhala tu boleh manjat je. Menunjukkan Nabi Ibrahim tu tinggi juga, ya tak? Kalau ada berhala yang tinggi, Tuan boleh manjat berhala, tak sampai, tak larat nak manjat, ya tak? Tu gaya Nabi Ibrahim. Akhirnya kerana sifat Nabi Ibrahim ini memang tak suka cara kaum Namrud menyembah benda perkara yang tidak layak untuk disembah. Lalu Nabi Ibrahim itu menyatakan kepada kaum Namrud, wahai semua kaum Namrud, kamu sedang meletakkan dirimu jalan yang salah, menghadapkan Tuhan yang bukan sebenarnya layak disembah. Maka ulu balang, panglima Namrud, apabila terjadi tradisi apapun, berhala-berhala itu tinggal kepalanya dah tak ada, tertanggal. Lalu ditanya oleh Raja Namrud, siapakah yang telah melakukan? Kemudian di kalangan pegawai istana, Raja Namrud mengatakan ini tentu tak lain tak bukan ialah kerja Ibrahim. Ni pasti ini kerja Ibrahim. Baru Raja Namrud mengarahkan, tangkap Ibrahim. Bila tangkap Ibrahim, jadi soal jawab di antara Ibrahim dengan Raja Namrud. Soal jawab Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Hasil persoal jawapan itu, akhirnya Raja Namrud tidak menerima kesalahan dia. Lalu ditanya, wahai Ibrahim, kaukah yang memanggal kepala Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, mana aku boleh nanggal? Nak menetak tu, cuba tuanku lihat. Tuanku lihat di mana letak kapak yang untuk guna menanggalkan kepala-kepala berhala yang lain.
ada kepada saya, kata Ibrahim. Maknanya orang yang memegang atau dikalungkan dengan kapak itu, itulah yang memenggal kepala-kepala berhala yang lain. Lalu berfikiran, dilihatnya oleh Namrud, Raja Namrud itu, ada kapak tu tersangkut di atas leher berhala yang paling besar. Kata Nabi Ibrahim, tentu dia yang buat. Senang Ibrahim jawab, tentu dia yang buat. Lalu Raja Namrud menjawab, wahai Ibrahim, mana boleh dia buat sedangkan dia tidak bergerak? Dah tahu tuanku dia tak bergerak, tuanku sembah dia buat apa? Dah dia tak boleh memberi pertolongan kepada tuanku. Kita ni bila bertuhan, Tuhan yang boleh menolong kita. Ya, Tuhan yang menjadikan kita, yang memberi rezeki kita. Ya. Bila kita tak boleh melakukan perkara yang demikian, tak menerima, maka tak jadilah. Tapi sebab sifatnya hidayah yang tak ada pada dia, Raja Namrud memberi putusan. Sekarang macam ini, kamu buat satu listrik yang paling besar dan bakar bara api yang paling tinggi. Kalau kamu betul wahai Ibrahim, orang yang betul, maka kami campakkan kamu ke dalam api itu. Andainya kamu betul, maka berjayalah kamu. Kalau tidak, hanguslah kamu, kata Raja Namrud. Kata Nabi Ibrahim, okey. Nabi Ibrahim tak cakap apa, okey. Maka buatlah satu listrik yang paling besar. Listrik lah. Ni. Kalau tuan-tuan nak tahu tiang untuk melistrik Nabi Ibrahim tu di antara Turki dengan Palestin. Pernah pergi tak? Sekarang tak boleh pergi lah. Dulu-dulu kalau abang boleh pergi, sekarang tak boleh pergi. Sebab COVID-19 ni, ya, banyak sangat. Sekarang ni pun banyak berlaku lagi. Dah tenang ya tak? Dah aman. Tak percaya. Kita percaya kepada manusia lebih baik, banyak, ya. Cuba kita fikirkan, kalau dalam keadaan masyarakat gini hari ini, masyarakat yang banyak kehilangan kerja kerana apa? Jangkitan wabak yang menjalar. Dah kurang dah, tinggal berapa persen je. Tapi sebab rakusnya manusia, rakusnya manusia ini menyebabkan jadi wabak itu meningkat balik. Sebab manusia takut dengan manusia, dia tak takut dengan Allah. Manusia dia takut dengan manusia. Ya. Manusia ni cabar mencabar, itu sifat manusia. Kerana nafsu amarahnya kuat, menyebabkan kita pun hari ini menghadapi fenomena dalam keadaan wabak yang menjangkit. Dah aman dah kita. Terang-terang, ya. Terang-terang ada negara jiran kita memang ada wabak yang terang ada. Kalaulah kita berfikir, tangguhkan dulu, kesian kepada rakyat, kesian kepada masyarakat yang terbuang kerjanya, ekonominya semua. Kalau aman sentosa insya-Allah. Tapi apa terjadi sekarang? Kerana hasil manusia mengikut haluan nafsunya, menyebabkan bertambahnya lagi. Hari ini tengok berita, bertambahnya, ya, jangkitan-jangkitan, yang meninggal pun dah ada. Cuba bayangkan, ya, sebab tak yakin dengan Allah. Kita kena yakin dengan Allah. Di negara barat,
Satu presiden itu nak mengadakan pilihan raya, ditunda. Dia boleh tunda. Ini kerja manusia, boleh tunda. Ya. Sebagai kita kena tegas. Tunda boleh, tak masalah. InsyaAllah bila aman nanti barulah mula balik. Ni bila kecoh macam ni kan, kecoh susah, sana sakit ya. Anak saya nak pergi ke Sabah tu 3 kali tunda. Patut bulan 5 pergi, tunda sebab jangkitan banyak sangat, tak boleh. Tunda lagi bulan 7. Akhirnya dia dapat bulan 9, 25 bulan 9 penerbangan itu. Sebab yang nunda ni bukan dia yang tunda, di pihak penerbangan syarikat tersebut, kerana suaminya bertugas di Sabah, dia duduk di sini. Mau tak mau pergilah 25 bulan, kita hantarlah ke airport. Sampai ke airport, tiba-tiba dia kat sana sibuk pula politik lah. Aduh, dia balik sini 30 hari bulan bersama dengan ahli-ahli politik yang balik dari sana. Dia kena kuarantin. Terpaksa saya kuarantin dalam bilik. Ni kerana dia pakai gelang merah, gelang ungu balik sini. Saya tahu macam tu, saya terus terang. Malam tu saya kata, saya tak nak ambil di airport. Saya terus terang. Sebab saya tahu daripada airport tu keluar saja, polis akan hantar terus kepada taksi. Taksi tu hantar ke rumah. Sebab kita tak boleh ambil, tak dibenarkan ambil. Dan saya pun dah tahu benda tu, saya tak ambil. Dia naik daripada, sudah cek daripada pukul berapa tu, makan mau dekat 3 jam, sampai rumah aku 12 malam. Tu ada taksi tu memang ready lah. Bayaran tinggi tu lain cerita lah, yang penting dia boleh balik. Naik taksi malam tu, terus saya masukkan dalam bilik kuarantin. Bilik air ni kau pakai, kita tak boleh pakai, kau saja. Makan pakai pinggan polystyrene, sediakan bagi. Dapat pinggan tu kita tak sentuh, dia masuk dalam plastik, buang. Selama daripada 30 hari bulan hari itu, didapati alhamdulillah bukan positif, dia negatif. Alhamdulillah, selamat. Walau bagaimana, tunggu sampai beberapa hari baru pergi ke pejabat di hospital untuk dipotong. Kerana hospital saja yang boleh potong tu. Kita tak boleh potong sendiri. Bila potong hospital tu, dia akan bagi satu surat kebenaran. Selamatlah. Ini ada yang balik, patut dia kena kuarantin, tapi dia pergi ke sana, pergi ke sini, kempen lagi. Allah, berapa orang lagi yang kena? Penerangan doktor pada pagi tadi, kita boleh bertemu dengan orang itu, bersembang lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit dah kena dah. Macam saya dekat sastra macam tu, sembang tambah bersalam. Itu sebabnya kita tak boleh bersalam. Itu ada asbab. Kadang-kadang orang kata, itu dunia punya, kita salam punya lah. Ada asbab. Semua. Kita kan ahli sunnah wal jamaah, kan ikhtiar. Jangan kita serah diri. Kadang-kadang orang ini kita serah pada Allah. Allah yang menentukan. Memang Allah menentukan. Nah, kita ni kena ikhtiar. Kalau kita batuk, apa kita nak? Mesti makan, minum air, makan ubat. Kita batuk, cekor batuk. Lepas tu makan ubat, tawakal. Boleh? Boleh tak? Dahaga. Ya. Tawakal. Boleh ke? Kita kena ikhtiar. Hujan lebat. Lepas tu kita usaha, ikhtiar dulu, cari payung. Ini tak jalan je, tawakal. Boleh ke gitu?
Ahli sunnah wal jamaah tidak dididik gitu. Jadi kita ingat ya. Jadi itulah. Ini kisah Nabi Ibrahim tadi. Kita ambil balik. Apabila dicampakkan dalam api, lalu tercampaklah Nabi Ibrahim itu ke dalam api yang begitu menyala, menyarak. Kemudian dah redanya api itu, Nabi Ibrahim keluar daripada bara yang api yang marak tadi dengan pakaian yang cantik, dengan membawa buah-buahan. Ini anugerah Allah SWT menunjuk kelebihan mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak ada pada manusia biasa. Lalu orang-orang Namrud diketuai oleh panglima-panglima tu berebut, kita nyalakan api balik. Bila ditanya kepada Ibrahim, apa yang kau dapat? Di dalam sana tu walaupun api menyala, tapi saya duduk dalam keadaan ada air condition. Itu cerita yang benar Nabi Ibrahim. Tiba-tiba si bongol dan si bodoh ni, dia bukan ada mukjizat, maka membarakan api yang kuat, menyala tinggi, masing-masing berebut untuk campakkan diri. Hanguslah. Sebab mukjizat ini khas untuk Nabi dan Rasul yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang semua tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Ini kelebihan Nabi Ibrahim. Hanya diceritakan dalam kitab ini supaya kita yakin kebenaran seorang Rasul yang dipilih oleh Allah Ta'ala, bukan calang-calang manusia. Ini pilihan Allah yang benar. Ya. Apabila Nabi Ibrahim dicampakkan oleh Raja Namrud yang kejam kerana beliau menentang ibadah Namrud, peribadatan dan cara Namrud, dan pengikut-pengikutnya yang menyembah api dan berhala, Ibrahim mengajak manusia menyembah Allah yang sebenar Maha Esa, manakala Namrud mengajak orang ramai menyembah api dan berhala. Lalu Nabi Ibrahim terkenal seorang yang bijaksana dan petah dalam perdebatan. Beliau dieloki, dialognya yang begitu bagus, hingga kan Raja Namrud tak dapat melawannya. Kalaulah Tuhan tu, kalaulah dia betul-betul Tuhan yang kamu sembah itu, tentu dia tahu yang memenggal kepala-kepala anak-anak Tuhan itu pasti dia. Kata Raja Namrud, tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Sedangkan tuanku percaya dengan berhala yang tuanku sembah. Lalu dijawab oleh Raja Namrud, yang aku tahu berhala itu tidak boleh bergerak. Di situlah sampai bila kalau tidak diubah, tidak akan berubah. Lalu nampaklah Nabi Ibrahim, kenapa tuanku sembah dia, sedangkan dia kedudukannya lemah, memerlukan daripada kalangan manusia untuk mengubah dia, untuk memindahkan dia dan sebagainya. Raja Namrud dengan sombong, dengan dia rasa malu dengan rakyat, lalu mengarahkan supaya mencampakkan Nabi Ibrahim. Tanya Namrud, siapakah Tuhan engkau wahai Ibrahim? Ditanya, yang kamu ni percaya siapa? Percaya sangat. Siapa Tuhan kamu wahai Ibrahim? Jawab Ibrahim, Tuhan saya ialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, yang kita yakin, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Kita selalu kita berikrar di dalam sembahyang. Tuan-tuan ikrar kan dalam sembahyang? Kita baca doa iftitah. Apa kita? Qul inna salati. Katakanlah wahai Muhammad. Bila perkataan katakanlah wahai Muhammad bil amar itu, qul inna salati. Katakanlah wahai Muhammad, sembahyangku, wa nusuki, segala kerjayaku, pekerjaanku, kerjaya yang kita buat. Kita kerjaya tak sama. Ya tak? Mana sama? Ada yang jadi pegawai pertanian. Ada yang jadi tukang kebun. Ya, tak sama. Ada yang jadi guru. Ada yang jadi kerja JKR. Macam-macam kerjaya. Tak sama. Itu kedudukan kita manusia. Yang dikatakan wanusuki. Segala kerjayaku. Pekerjaan yang kita peroleh semua izin Allah. Ya. Wa mahyaya, kehidupanku. Kita hidup ni kerana Allah mengizinkan kita hidup. Wa mamati, kita mati nanti. Kita tak tentu bila mati. Itu dalam makluman Allah. Kita sendiri pun tak tahu. Kita mati bila kita tak tahu. Ada orang muda mati awal. Ada yang sampai tak boleh berjalan, berbaring, tak boleh bangun, tak mati-mati. Ada. Hanya Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti merasai mati. Itu aja ada. Tak? Bila mati, wallahu alam. Sebab itu kita menyediakan doa kita. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Permudahkanlah ya Allah dalam aku menghadapi syakaratil maut. Itu minta kita. Jadi kita kena doa. Baik. Jawab Ibrahim, Allah menerbitkan matahari dari timur ke barat. Bolehkah engkau wahai matahari, bolehkah engkau menerbitkan matahari dari barat ke timur? Tanya kepada Raja Namrud. Kau boleh ke? Allah Tuhanku boleh mengubah daripada matahari daripada timur ke barat. Kau ubah balik daripada barat ke timur. Boleh tak? Selendar Raja Namrud. Mana nak buat? Dengan jawapan itulah Raja Namrud tercengang-bengang dan sangat marah kepada Ibrahim. Kemarahan itulah bertambah lagi setelah mendapat tahu bahawa Ibrahim yang memotong tangan dan kepala berhala yang disembahnya, kemudian ditinggalkan sebuah berhala yang besar dan disangkut padanya sebilah kapak. Perbuatan Ibrahim itu berarti ia mempersenda-sendakannya. Lalu dikeluarkan perintah supaya Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tetapi dengan kekuasaan Allah, api yang membakar Ibrahim itu berubah menjadi sejuk dan selamat kepadanya. Sejuk. Allah menjelaskan dalam surah Al-Anbiya. Ini dalilnya. Ya, dalil naklinya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 68 hingga ayat 69. Qalu harrifkuna wansuru alihatakum in kuntum fa'idin. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah menegaskan, ini dalil yang bahawa Ibrahim itu sentiasa dalam apa? Pemeliharaan Allah. Berkata ketua-ketua kaumnya, bakarlah dia, dan bilakah Tuhan kamu
jika kamu mau bertindak membelanya. Kami berfirman, hai api, jadilah kamu sejuk, yakni dingin, dan selamatkan ke atas Ibrahim. Allah berfirman aja. Allah mengatakan qalu, perintah Allah, kulna ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Senang je kan? Qalu. Nah, Allah mengatakan, wahai api yang menyala, sejuklah kamu. Sejuk. Kun payakun bagi Allah. Tak ada masalah. Ya tak? Janganlah pula kita nanti masuk dalam api kita baca tu juga. Kita bukan ada mukjizat. Ya tak? Masuk dalam api, aku baca ni, hafal surah ini. Jom. Terbakar aku lah. Tu jangan. Ini kelebihan Nabi Ibrahim. Ya. Boleh faham ya? Jadi mukjizat Nabi Ibrahim ini menjadi satu kekuatan, keberanian Nabi Ibrahim, supaya kita yakin. Ni kadang-kadang kita ni tak berapa yakin. Benar. Benda-benda ni kita percaya dengan makhluk lagi. Takut. Ya. Kita kena percaya kepada Allah Ta'ala. Rezeki Allah menentukan. Kehidupan, kematian, semua adalah penentuan Allah Ta'ala. Jadi kita kongsikan hari ini setakat ini, kerana kita mendengarkan muazzin ya. Mudah-mudahan ya kita sambung sedikit nanti. Aku ni qouli hadza, subhanallah wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.